Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya dan rakan pembentang, saya Rauha Adawiyah binti Ahmad dan rakan pembentang saya Nurul Izzah Syafiah binti Rozahi daripada PISMP Jun 2020 Pendidikan Islam 6 akan membentangkan mengenai pembentangan MPU 3122 Hubungan Teknik bagi tugasan 3 pembentangan di bawah tajuk Usaha-usaha ke arah integrasi nasional berdasarkan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan negara, yakni dikhususkan kepada isu globalisasi. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pada isi kandungan. Okey, yang pertama, konsep globalisasi dan pengenalan. Yang kedua, kita akan lihat pada unsur 1 mengenai bahasa kebangsaan. Yang ketiga, unsur yang kedua iaitu pemerintahan beraja. Yang keempat, unsur 3, agama persekutuan. Yang kelima, unsur yang keempat iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Yang keenam, sesi soal jawab. Yang ketujuh, rumusan. Dan yang akhir sekali adalah rujukan. Baiklah, kita lihat dulu kepada yang pertama iaitu konsep globalisasi dan punya pengenalan. Okey, apakah itu globalisasi? Okey, globalisasi ni bermaksud satu proses yang mana membolehkan sesuatu aktiviti, yakni dikhusus kepada ekonomi, politik, sosial, kebudayaan dan sebagainya disebarkan ataupun diperluas ke peringkat antarabangsa atau ke seluruh dunia, terutamanya dengan adanya kemudahan sistem komunikasi. Baiklah, definisi globalisasi ini berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat. Okey, seterusnya kita boleh lihat juga globalisasi dunia ini dia merupakan tanpa sempadan yang mana merujuk hubungan ataupun interaksi yang semakin cepat ataupun pantas tanpa halangan dan batasan. Baiklah, jadi kita dapat lihat bahawa penjajahan bentuk baharu ini sebenarnya dia menyelitkan satu unsur sosial di mana dia mewujudkan satu kehidupan yang bebas dan juga budaya hedonisme. Dan kejayaan mereka ini Barat telah dibantu oleh masyarakat mereka sendiri yang menganggap segala yang datang dari Barat adalah baik. Baiklah, saya Izzah akan meneruskan pembentangan. Setelah kita menelusuri konsep globalisasi, kita dapat simpulkan bahawa globalisasi merupakan fenomena yang membimbangkan terutama bagi negara yang membangun seperti Malaysia. Hal ini kerana Malaysia, negara kita sendiri terdiri daripada pelbagai latar belakang. Oleh itu, usaha mengukuhkan hubungan etnik secara menyeluruh amat mencabar kerana terdapat banyak isu pluralistik, terutamanya daripada aspek globalisasi sendiri. Pelbagai usaha telah diambil oleh semua pihak seperti kerajaan, masyarakat dan NGO untuk mencapai integrasi nasional, mengukuhkan hubungan antara etnik di Malaysia. Unsur-unsur tradisi terdapat dalam perlembagaan. Unsur-unsur tradisi diangkat dalam perundangan dan dikekalkan dalam budaya, sosial dan pentadbiran serta menjadi tunjang kepada falsafah negara. Antara kandungan yang dalam unsur-unsur tradisi adalah yang pertama, bahasa kebangsaan, agama persekutuan diikuti pemerintahan beraja, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sarawak dan Sabah, dan akhir sekali kedudukan kaum lain. Setelah kita mengenal pasti isu pluralistik yang sedang berlaku di Malaysia, iaitu antaranya kita fokuskan kepada isu globalisasi. Terdapat beberapa usaha ke arah integrasi nasional yang dapat kita ketengahkan dalam pembentangan ini berlandaskan unsur-unsur tradisi sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa Malaysia. Baiklah, yang pertama kita akan lihat pada unsur pertama iaitu bahasa kebangsaan. Okey, di mana bahasa ni sendiri mencerminkan sesuatu bangsa dan juga merupakan senjata perpaduan masyarakat berbilang kaum seperti kat negara Malaysia ni. Kalaulah kita praktikkan sebaiknya. Okey, dan termaktub dalam perlembagaan 152 bahawa bahasa Melayu ni merupakan bahasa rasmi, manakala Akta 1963 dan juga 1967 mengangkat bahasa Melayu ni sebagai satu bahasa kebangsaan. Dan ini berbawa maksud bahawa bahasa Melayu ni bukanlah untuk bangsa Melayu, tapi sebaliknya adalah satu bahasa untuk bangsa Malaysia. Okey. Namun begitu, sejak kebelakangan ini terdapat isu timbul berkaitan bahasa kebangsaan, yakni mengenai kedudukan bahasa Melayu yang terkukat dengan bahasa Inggeris.
Okay, jadi kita dapat lihat bahawa globalisasi ini menjadi alasan yang paling kukuhlah untuk menurunkan taraf bahasa Melayu. Mereka sokong penggunaan bahasa Inggeris ini sebagai bahasa pengantar dalam bidang sains dan juga matematik supaya masyarakat Malaysia mampu terus maju dan juga berdaya saing kerana bahasa Inggeris telah menjadi bahasa utama di dunia pada masa ini. Malah, terdapat juga sesetengah pihak menganggap bahawa bahasa Melayu ini adalah satu bahasa yang panggil low class dan perkara ini sebenarnya mendatangkan kekecewaan lah apabila masyarakat Malaysia sendiri tak bangga dengan bahasa ibunda mereka. Jadi masalah ini telah menular daripada masyarakat sehingga kepada golongan pemimpin. Contohnya, golongan pelajar mempelajari bahasa Melayu semata-mata untuk lulus dalam peperiksaan. Malah ada juga yang menzahirkan persepsi bahawa bahasa Melayu ini tak diperlukan untuk mencari kerja. Okay, mereka kata bahawa dari segi pekerjaan, graduan yang belajar bahasa Inggeris atau Mandarin lebih laku dan juga cepat mendapat kerja berbanding graduan bahasa Melayu. Dan perkara ini memberi kesanlah di mana ia memberi kesan mendalam terhadap pelajar yang pelajar ni dia tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Baiklah. Kita tengok bukti dia. Okey, kat sini kita dapat lihat, buktinya kita dapat lihat pada kenyataan akhbar ini, dia menunjukkan bahawa di PLKS seramai 604 pelatih tidak boleh bercakap bahasa Melayu. Dan di sini mengatakan sebanyak 604 pelatih PLKS ini telah dikategorikan tidak boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Dan saya juga pelik, macam mana mereka boleh lulus SPM? Dan kita dapat lihat di sini, keadaan ni sebenarnya pelik dan tak sepatutnya wujud sebab kita sebagai warga negara Malaysia dan rakyat Malaysia perlu wajib menguasai bahasa Melayu dengan baik. Maka rentetan itu berdasarkan isu ini perlunya ada usaha integrasi nasional berlandaskan bahasa kebangsaan. Baiklah, antara usaha yang boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang berkenaan, contohnya seperti pihak Dewan Bahasa dan Pustaka, mereka boleh menerbitkan buku-buku pengistilahan dan glosari dalam bahasa Malaysia yang mencakupi pelbagai bidang tersebut. Dan DBP juga boleh menasihati ataupun menegur ataupun membimbing pemimpin kerajaan itu sendiri ataupun pihak swasta, media cetak ataupun media elektronik supaya pihak-pihak ini menggunakan bahasa Malaysia yang betul dalam semua urusan rasmi. Jadi kita dapat lihat bahawa bila pihak atasan menggunakan bahasa Malaysia dengan betul, jadi orang bawahan juga akan mengikut untuk menggunakan bahasa Malaysia dengan cara yang betul. Okey, selain itu antara pihak yang boleh melakukan usaha ini adalah pihak kerajaan di mana pihak kerajaan boleh mewujudkan satu kelas perpaduan rakyat agar diadakan dengan lebih kerap. Di samping mengadakan majlis mesra muhibah antara kaum. Contohnya mengadakan hari keluarga dan juga sukan rakyat. Okay, bila kita adakan satu program ini, dia akan melibatkan seluruh ahli masyarakat yang kita boleh jalankan. Dan program ini sebenarnya didapat membina persefahaman dan juga keteguhan perpaduan dan juga telah memupuk perasaan kasih sayang dalam kalangan seluruh warga masyarakat. Okey. Maka kesannya dengan ini akan ada ruang bergaul mesra dan mereka saling dapat memahami budaya dan bahasa Melayu dengan lebih baik kerana kalau kita nak menguasai bahasa Melayu ni, kita memerlukan pergaulan yang macam ni supaya boleh belajar je secara tidak formal. Baiklah, kita pergi kepada unsur yang kedua iaitu mengenai pemerintahan beraja. Okay, dalam proses penyeragaman atau penyamarataan ini terdapat cubaan untuk menyeragamkan bentuk pemerintahan di seluruh dunia. Dan perkara ini telah menimbulkan satu isu iaitu isu penyamarataan dan penyeragaman bentuk pemerintahan di seluruh dunia. Dan sememangnya globalisasi ini menyalurkan sebuah idea mengenai demokrasi dan juga hak asasi manusia yang dianggap prinsip sejagat yang wajib diterima oleh masyarakat di dunia yang diterajui oleh Amerika Syarikat itu sendiri. Okay, orang lihat bahawa Amerika Syarikat ni merupakan sebuah kuasa dunia yang terkuat di dunia lah. Dan Amerika Syarikat ni telah menjadikan globalisasi ini sebagai satu medium untuk menyalurkan idea demokrasi dan kesan daripada itu telah wujudnya satu istilah yang digelar Americanization ataupun kita sebut sebagai Amerikanisasi. Okay, apa tu Amerikanisasi? Okay, Amerikanisasi ini merupakan satu istilah yang menyebut bahawa pengaruh yang telah dimiliki oleh Amerika Syarikat di negara lain. Contohnya budaya masyarakat, masakan ke, teknologi ke dan sebagainya. Dan kesan daripada idea dan pengaruh luar ni
telah meracuni pemikiran rakyat Malaysia di mana telah wujudnya segelintir masyarakat yang beranggapan bahawa pemerintahan beraja ni kurang relevan dan kurang relevan untuk diamalkan pada zaman kini. Dan perkara ini juga dapat dibuktikan apabila kita dapat melihat timbulnya isu memperlekikan institusi diraja, kelihatan yang semakin menjadi-jadilah pada waktu ini. Terutama kita bertengok dekat media sosial dengan mereka menjadikan ini sebagai kebebasan bersuara. Okey, kita dapat lihat kat sini bukti di mana ada kerata akhbar mengatakan hina Raja Perlis Mufti, lelaki direman 6 hari. Ini adalah contoh-contoh bukti di mana berlakunya isu memperlekehkan institusi diraja. Okey, jadi untuk membasmi isu ini, antara usaha yang boleh dilakukan ialah yang pertama adalah penghayatan rukun negara dan juga nilai-nilai murni untuk memupuk semangat perpaduan dan cintakan negara Malaysia. Okey, contohnya, setiap rakyat Malaysia perlulah menghayati rukun negara dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai contoh, antara rukun negara adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, kesetiaan kepada raja negara ni bermaksud bahawa setiap warga negara ni perlu tumpukan sepenuh taat, setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Manakala di peringkat negeri pula, rakyat pula perlu menumpukan taat setia mereka kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi, melalui penghayatan terhadap rukun negara ini, rakyat pelbagai kaum akan menghormati institusi diraja dan kesannya dapat mencapai pembinaan jati diri dan negara bangsa. Okey, antara usaha yang kedua adalah tindakan undang-undang di mana dekat Malaysia telah ada wujud tindakan undang-undang di mana pesalah akan dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Hasutan 1948, Akta Fitnah 1957 dan Kanun Keseksaan. Maka melalui adanya undang-undang ini, rakyat Malaysia dapat menjadi seorang pengguna media sosial yang bijak, berhemah dan tidak akan menggunakan platform berkenaan sehingga boleh datangkan kekusaran serta mengganggu keharmonian negara. Baik, beralih kita kepada unsur yang ketiga iaitu agama persekutuan. Agama Islam merupakan agama persekutuan tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman di mana-mana bahagian persekutuan. Kebebasan beragama ini dijamin dalam perlembagaan terhadap semua agama iaitu setiap orang mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agamanya. Walaupun kita lihat Islam telah diiktiraf sebagai agama persekutuan di Malaysia, namun penganut agama lain bebas menganut dan mengamalkan ajaran agama mereka di Malaysia. Selaras dengan kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, kerajaan pusat dan kerajaan negeri telah diberi kuasa untuk menubuhkan, menyelenggara atau membantu pertubuhan dan institusi Islam serta mengeluarkan peruntukan tertentu untuk pentadbiran agama Islam dan undang-undang syariah serta majlis keagamaan yang melibatkan Islam. Oleh itu, kita dapat lihat isu globalisasi telah timbul berkaitan dengan agama persekutuan. Terdapat segelintir individu yang sering mencabar kesucian agama Islam sebagai agama persekutuan di Malaysia. Mereka menggugat agama persekutuan ini, kedudukan agama persekutuan ini melalui kritikan terhadap isu murtad dalam Islam yang telah diketengahkan oleh kumpulan bekas penjawat awam G25 yang mengkritik undang-undang murtad dalam Islam serta kumpulan Sister in Islam SIS yang memperjuangkan kebebasan hak dan kesamarataan jantina dan merasakan bahawa Islam tidak meraihkan dan mereka merasakan berpandangan bahawa Islam tidak meraihkan kebebasan. Kita dapat lihat dalam keratan akhbar online Esro Awani ditulis oleh Aida Aziz yang diterbitkan pada 12 Ogos 2020 menunjukkan pengaruh liberalisme dan murtad sendiri disebarkan melalui media massa, melalui media sosial. Oleh itu, fenomena globalisasi ini memang berlaku di Malaysia dan kita tidak dapat menolaknya, menangkisnya. Globalisasi ini mendatangkan ledakan maklumat yang bebas
yang tanpa batas serta mudah untuk semua masyarakat mengakses maklumat tersebut. Mereka juga membawa beberapa bentuk pemikiran barat yang bercanggah dengan pegangan agama Islam yang dianuti oleh majoriti penduduk Malaysia. Bentuk-bentuk pemikiran barat seperti ancaman liberalism, sekularism dan pluralism barat ni boleh menggugat kedudukan agama Islam itu kerana ia membawa gagasan yang bercanggah dengan Islam. Mereka ini membawa satu gagasan memperjuangkan hak kebebasan manusia, kebebasan untuk manusia beragama, memisahkan urusan agama dengan urusan duniawi serta mereka sendiri menolak autoriti tradisi yang telah ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah yang pengaruh-pengaruh bentuk pemikiran barat ni boleh mengancam individu masyarakat di Malaysia yang beragama kerana mereka akan melalui bentuk pemikiran ini melahirkan individu masyarakat yang ekstremis. Bentuk pemikiran barat ini juga menangkis usaha-usaha yang telah diketengahkan untuk membina negara, untuk membina jati diri individu dalam masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, melahirkan masyarakat yang seimbang, terutamanya dari aspek rohani, iaitu agama. Setiap masyarakat perlu menganut agama untuk membimbing mereka dalam kehidupan. Jadi kesemua isu ini akan membangkitkan kemarahan dan persengketaan antara rakyat berbilang kaum, antara masyarakat Muslim dan masyarakat bukan Islam, dan ia mematahkan usaha-usaha pembinaan negara bangsa. Di sini kita dapat lihat bahawa pengaruh globalisasi itu membawa satu bentuk pemikiran baru yang berkiblatkan barat. Oleh itu, terdapat beberapa usaha-usaha ke arah integrasi nasional bagi melindungi, menjaga kedudukan agama persekutuan ini. Yang pertama boleh dimainkan oleh kerajaan melalui penguatkuasaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Meskipun rakyat di negara ini bebas menggunakan media sosial, namun kawalan di bawah akta ini dikuatkuasakan secara tegas untuk mengambil tindakan terhadap sebarang penyalahgunaan. Pemantauan dibuat oleh pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Pihak Suruhanjaya Komunikasi Multimedia ini bertanggungjawab untuk memantau kandungan-kandungan yang ada dalam media massa dan mengambil tindakan keras terhadap mereka yang menyalahgunakan media massa menggugat kedudukan agama persekutuan. Saya dapat menilai bahawa usaha ini membuahkan hasil melalui di bawah akta ini lebih 6,000 laman sesawang yang melakukan kesalahan termasuk menghina kesucian agama Islam, institusi beraja telah disekat setakat April tahun 2008. Hal ini merupakan laporan yang dipetik daripada Bernama 2 April 2008. Kita beralih kepada usaha yang kedua, iaitu usaha yang dimainkan oleh masyarakat melalui pemupukan semangat hormat menghormati. Masyarakat sendiri perlu mewujudkan kefahaman terhadap perkara sensitiviti dalam sesebuah fahaman agama. Setiap rakyat perlu berusaha untuk memahami fahaman dan sensitiviti dalam sesebuah agama tersebut supaya kita dapat mengelakkan daripada menyentuh sensitiviti fahaman agama tersebut. Usaha-usaha sosial perlu dimainkan oleh masyarakat pelbagai kaum tanpa menafikan perbezaan antara agama. Sebagai contoh, usaha-usaha sosial ni boleh dijalinkan melalui interaksi antar kaum, melalui penganjuran rumah terbuka. Melalui penganjuran tersebut, mereka dapat berinteraksi, berkenalan dengan lebih baik, dengan lebih harmoni, dan mereka dapat mengetahui serba sedikit amalan yang diamalkan oleh masyarakat penganut agama lain
Oleh itu, saya dapat menilai bahawa kedua-dua usaha ini sangat memainkan peranan yang besar kerana melalui penguatkuasaan undang-undang yang tegas, masyarakat akan takut dan terkawal daripada menyentuh isu-isu yang sensitif, serta masyarakat sendiri memainkan peranan mereka berusaha untuk mewujudkan hubungan yang mesra antara kaum. Kita beralih kepada unsur yang keempat, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sarawak dan Sabah. Kedudukan istimewa ini meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain. Tiada sesiapa pun yang mempersoalkan hak dan keistimewaan yang dinikmati oleh orang Melayu sebagai penduduk pribumi. Namun, begitu, kedudukan orang Melayu mula terancam sejak masuknya orang asing secara beramai-ramai di tanah Melayu. Fenomena globalisasi yang berlaku di Malaysia ini menyebabkan PBB meminta Malaysia mengikuti gagasan yang dibawa olehnya. ISET telah dimulakan oleh PBB pada tahun 1965 untuk menangani sikap tidak bertoleransi kaum global. Tetapi di Malaysia ia dianggap sebagai ancaman kepada kontrak sosial. Pada 28 September 2018, Tun Dr. Mahathir Mohamad menyampaikan ucapannya di Perhimpunan Agung PBB sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru selepas pilihan raya umum yang ke-14. Beliau mengesahkan bahawa kerajaan baru Malaysia berjanji untuk meratifikasi semua instrumen teras PBB yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Kita dapat lihat bahawa ISET ni memperjuangkan hak sama rata antara kaum dan dia meminta Malaysia untuk memenuhi permintaan dengan memansuhkan hak-hak istimewa yang diterima oleh orang Melayu dan Bumi Putera. Dan Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri telah mengesahkan bahawa janjinya untuk meratifikasi semua instrumen yang telah diketengahkan oleh PBB ini. Jadi ratifikasi ISET ni telah memberi tamparan hebat kepada cita-cita orang Cina yang memberi sokongan padu kepada DAP dan orang India yang menyokong Hindraf untuk mencabar hak istimewa orang Melayu dan kedudukan agama Islam seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Secara tak langsung, prinsip yang dibawa oleh ISET ni telah membuatkan orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak tergugat dan mereka menentang sekeras-kerasnya cadangan yang cuba dibawa oleh ISET untuk menghilangkan hak keistimewaan yang diterima selama ini. Dan disebabkan penentangan yang hebat daripada pelbagai pihak, maka ISET ini tidak dapat dijalankan di Malaysia. Oleh itu, beberapa usaha-usaha ke arah integrasi nasional telah diketengahkan untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sarawak dan Sabah. Dua usaha boleh dimainkan oleh kerajaan. Yang pertama ialah penguatkuasaan undang-undang. Tindakan undang-undang boleh dikenakan terhadap mereka yang cuba untuk menyentuh kedudukan istimewa orang Melayu ini. Yang kedua, kita boleh lihat melalui usaha kerajaan memperkenalkan mediator community. Mediator community ini merupakan pihak ketiga yang berusaha mendapatkan penerimaan pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu konflik sosial untuk mencari titik persetujuan yang boleh diterima oleh semua pihak. Mediator community ini membantu mencari penyelesaian yang boleh diterima oleh pihak yang bertelagah bagi memelihara keharmonian masyarakat. Dekat sini dapat dilihat bahawa mediator community itu merupakan usaha yang dimainkan oleh pihak ketiga untuk meredakan pertelingkahan antara dua pihak yang timbul disebabkan sesuatu isu
yang boleh menggugat seluruh negara. Oleh itu, satu tindakan secara aman perlu dilakukan, perlu diambil untuk menyelesaikan konflik yang berlaku. Dan kerajaan sendiri tidak berdiam diri berdiam diri daripada membahaskan isu tersebut dan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan pertelingkahan yang wujud di negara. Saya dapat menilai bahawa tindakan keras daripada kerajaan sendiri melalui penguatkuasaan undang-undang dapat memberi amaran yang keras kepada masyarakat untuk sentiasa mengawal tingkah laku dan menghormati perlembagaan yang telah dibangunkan semasa memperjuangkan kemerdekaan lagi. Dan daripada usaha mediator community itu, kita dapat lihat bahawa isu-isu yang serius perlu dibahaskan, perlu diselesaikan tanpa berdiam diri. Kita beralih kepada sesi soal jawab. Saya bacakan soalan daripada rakan. Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat Malaysia sendiri malu untuk bertutur bahasa Melayu dan lebih kerap menggunakan bahasa Inggeris? Baiklah, jawapan daripada saya berpendapat hal ini disebabkan oleh impak globalisasi. Bahasa Inggeris ni merupakan bahasa dunia dan dianggap sebagai bahasa antarabangsa. Pengaruhnya tersebar ke seluruh dunia sehingga kan tiada negara yang tidak menggunakan bahasa Inggeris ini. Jadi kita dapat lihat bahawa globalisasi sendiri pembunuh kepada bahasa ibunda kita iaitu bahasa Melayu. Kegairahan masyarakat mengejar teknologi maklumat menyebabkan bahasa Melayu diketepikan dan bahasa Inggeris diutamakan. Kalau kita dapat lihat dalam internet sendiri, hampir semua maklumat dari internet terdapat dalam bahasa Inggeris. Oleh itu, mereka merasakan mereka perlu mengutamakan bahasa Inggeris untuk mereka mencapai mengejar maklumat-maklumat yang ada dalam internet. Pada pandangan saya, yang kedua, mereka malu dan enggan untuk berbahasa Melayu kerana mereka lebih mengagungkan dan merasa hebat apabila mereka bertutur dalam bahasa Inggeris. Mereka juga mempunyai persepsi bahawa bahasa Inggeris ni mempunyai bahasa yang mempunyai masa hadapan yang lebih cerah, boleh pergi jauh berbanding bahasa Melayu yang lebih keterbelakang dan dianggap lapuk. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa kesan daripada globalisasi ini melahirkan masyarakat yang mengagungkan budaya, elemen-elemen yang datang daripada barat sehinggakan bahasa kita sendiri terkesan. Kerana sikap masyarakat yang memandang hebat terhadap bahasa luar dan tidak memartabatkan, berusaha untuk mengimplementasikan bahasa ibunda, bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Okey, soalannya daripada saudari Izzah. Yang kedua iaitu, terangkan rasional agama Islam diangkat sebagai agama persekutuan di Malaysia. Baiklah, kita dapat faham bahawa selaras dengan kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, di mana kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri telah diberi kuasa untuk menubuhkan ataupun menyelenggara bagi membantu pertubuhan dan institusi Islam ataupun mengeluarkan peruntukan tertentu untuk pentadbiran agama Islam dan juga undang-undang syariah dan juga majlis keagamaan yang berkaitan dengan Islam. Maka, rasional agama Islam ini diangkat sebagai agama persekutuan di Malaysia adalah yang pertama, Islam ni diterima sebagai agama utama penduduk tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sampailah zaman penjajahan British. Okey, rasional yang kedua adalah Islam dipilih sebagai agama rasmi kerana dia telah bertapak lebih 600 tahun yang lampau dan juga banyak mempengaruhi cara hidup dan pemikiran orang Melayu sehingga sekarang berbanding dengan agama lain. Yang ketiga, semasa penjajahan British, kedudukan agama Islam langsung tidak diganggu dan British menyerahkan urusan agama kepada Raja-Raja Melayu. Dan yang ketiga adalah
Dan yang terakhir sekali adalah penggunaan undang-undang Islam telah dilaksanakan di negeri-negeri Melayu sebelum zaman penjajahan dan selepas itu terus diiktiraf oleh penjajah British. Rujukan yang digunakan untuk membangunkan slide pembentangan. Akhir kata, saya dapat simpulkan bahawa isu-isu yang wujud perlu ditangani melalui usaha-usaha yang dimainkan oleh pelbagai pihak. Usaha ini boleh membentuk negara bangsa serta membina jati diri yang unggul dalam setiap individu masyarakat Malaysia. Sekian saja daripada kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.